Hai, selamat petang, salam sejahtera bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel tanpa sempadan. Bongkar jangan tak bongkar, jangan malu-malu bongkar, bongkar sampai terbongkar. Hari ini baru kita tahu secara begitu jelasnya. Kali ini tanpa berselindung-selindung, Muhyiddin memberikan sebab mengapa mereka menyokong Ismail Sabri. Perikatan Nasional menyokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri dan tidak menyokong orang-orang yang lain. Akhirnya kita ketahui apa sebabnya Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin menyokong Ismail Sabri. Menurut Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional menyokong Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri karena untuk mengelak individu tak disukai rakyat jadi Perdana Menteri. Persoalannya pagi ini, sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda. Siapa yang dirujuk oleh Muhyiddin ini sebagai individu yang tak disukai rakyat? Siapa pula pemimpin yang disukai rakyat? Adakah benar-benar Ismail Sabri Yaakob yang telah menjadi Perdana Menteri pada hari ini benar-benar disukai rakyat? Atau hanya disukai oleh ahli parlemen, atau hanya disukai oleh Perikatan Nasional? Itu persoalan yang harus kamu jawab, yang harus kita kongsikan di dalam ruangan komen. Apakah Ismail Sabri adalah benar-benar disukai rakyat, atau disukai oleh ahli parlemen, atau hanya disukai oleh Perikatan Nasional? Sila tinggalkan komen Anda. Perikatan Nasional menurut Datuk Muhyiddin Yassin mengatakan, Perikatan Nasional menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Kesembilan, kerana tidak mahu individu yang majoriti rakyat tidak suka menduduki jawatan itu. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mendedahkan individu berkenan berkata situasi yang dihadapi ketika itu memaksa tindakan diambil bagi menjaga kepentingan negara dan rakyat berbanding perkara lain, kata Muhyiddin. Ya, keputusan luar biasa, perkara yang jatuhkan saya. Parti yang jatuhkan saya angkat orang dia jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana kepentingan maslahat untuk negara menurut Muhyiddin. Wah, ini satu perkara yang luar biasa. Muhyiddin mengatakan memang luar biasa keputusannya. Parti yang menjatuhkan beliau yaitu Parti UMNO, itu jugalah yang Muhyiddin angkat daripada kalangannya menjadi Perdana Menteri. Beliau katakan, kenapa terjadi seperti itu? Kerana mementingkan maslahat untuk negara. Keduanya kebimbangan saya. Kalau tak dibuat begitu, mungkin akan ada orang yang lain yang sebahagian besar rakyat tidak suka menjadi Perdana Menteri atas kesilapan kita. Saya tak payah sebut siapa, kata Muhyiddin dalam satu wawancara bersama Sinar Harian baru-baru ini. Walau bagaimanapun, walaupun tidak menyebut nama sesiapa, Muhyiddin dipercaya merujuk kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bekerja sama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 berkata, beliau memanggil semua pemimpin kerajaan PN dan mencadangkan nama Ismail Sabri dan menyokongnya sebagai Perdana Menteri. Sokongan yang diberikan kepada Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri kerana beliau dilihat tidak bersongkol dengan kluster mahkamah daripada UMNO, kata Muhyiddin. Dalam pada itu, Muhyiddin juga berkata, langkah menyokong Ismail Sabri dari UMNO juga diambil sebagai cara untuk mengekalkan dasar-dasar yang sudah dibuat pentadbiran PN, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19. Itu dia isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Jumpa lagi, bye-bye. Hai, hello, selamat tengah hari, salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bongkar jangan tak bongkar, jangan malu-malu bongkar. Ulasan tanpa sempadan. Hari ini kita terima satu laporan daripada agenda daily yang amat mengejutkan apabila Muhyiddin mengatakan dengan secara terus terang menyokong BN macam sokong perompak. Wah, ini satu tajuk yang luar biasa. Muhyiddin mengatakan apabila seseorang mengundi Barisan Nasional dalam pilihan raya PRN negeri Johor, beliau mengatakan itu adalah seperti menyokong perompak. Bekas Perdana Menteri itu mengatakan mengingatkan bangsa Johor supaya
Jika mengundi Barisan Nasional dalam PRN 12 Mac nanti, mereka seolah-olah menyokong jenayah terus melakukan rompakan. Pada masa yang sama, beliau turut berharap lebih 65% pemilih akan keluar mengundi untuk memastikan mereka atau Perikatan Nasional mencapai kemenangan yang besar. Sehubungan itu, Muhyiddin juga yang adalah pengurus CPN meminta anak-anak muda yang berusia 18 tahun ke atas dan telah boleh mengundi supaya memilih PN bagi menjamin masa depan yang lebih baik. Jadi saya berharap rekan-rekan di sini termasuk anak muda 18 tahun, jangan lupa menyokong Perikatan Nasional, kata Muhyiddin. 2-3 hari lepas Datuk Najib ada lalu di sini, nasib baik dia tak masuk rumah-rumah tuan. Kalau masuk rumah Cam boleh berlaku, katanya. Wow, panas juga sindiran Muhyiddin kepada UMNO dan Najib Tun Razak ini, sehingga beliau mengatakan 2-3 hari yang lepas Najib ada lalu di sini, nasib baik dia tak masuk rumah Anda tuan-tuan. Kalau masuk macam-macam boleh berlaku, katanya. Kita tidak tahu apa maksudnya, apakah ini merujuk kepada status Najib sebagai bakal banduan yang sedang menunggu rayuan di Mahkamah Persekutuan atau bagaimana. Kita berpisah dulu, tapi sebelum itu kita baca sekali lagi sebelum kau tinggalkan komen. Sokong Barisan Nasional macam sokong perompak, kata Muhyiddin Yassin, dan beliau mengingatkan semua pengundi di Johor supaya mengundi Perikatan Nasional, mengundi, jangan tak mengundi 12 Mac nanti. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Adakah Anda setuju dengan apa yang Muhyiddin katakan? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Hai, selamat petang, salam sejahtera. Petang ini saya ingin kongsikan kepada Anda 3 wanita misteri yang didedahkan dalam perbicaraan kes 1MDB, pengubahan wang haram di Mahkamah Amerika Serikat. Amat mengejutkan kepada saya bahwa terdapat 3 wanita yang dikatakan ada hubungan sulit dengan tim Lesner di dalam pendedahan di Mahkamah Amerika Serikat. Dan sebelum kita teruskan pendedahan ini, sila tinggalkan komen Anda tentang isu pendedahan 1MDB di Mahkamah Amerika Serikat. Saudara-saudara, amat mengejutkan apabila 3 wanita ini adalah berasal dan memang warga negara Malaysia. Dan kita sangat terkejut apabila 3 wanita ini adalah orang yang bukan biasa-biasa, tetapi orang yang luar biasa dan bukan rakyat yang biasa-biasa marahin macam saya. Baik. Senarai pertama, wanita pertama yang dikatakan mempunyai hubung kait dengan tim Lesner secara sulit, membuat hubungan sulit, adalah siapa lagi kalau bukan Rohana, bekas CEO Astro. Beliau dikatakan telah mengugut, menurut pengakuan tim Lesner, Rohana telah mengugut tim Lesner supaya dibelikan sebuah rumah bernilai ES 10 juta atau bernilai lebih kurang RM 40 juta ringgit Malaysia. Dan kalau menurut tim Lesner, sekiranya beliau tidak dibelikan rumah tersebut, beliau mengugut untuk mendedahkan penglibatan tim Lesner dalam skandal keuangan 1MDB. Itu wanita pertama. Wanita kedua adalah anak saudara kepada bekas Ketua Menteri Sarawak. Ini pun mengejutkan kita. Saya sangat terkejut sebab apabila saya membacakan berita, membacakan laporan daripada media, saya sangat terkejut sebab tim Lesner bukan hanya ada hubungan dengan wanita bekas CEO Astro itu, tetapi juga kepada siapa lagi kalau bukan anak saudara kepada bekas Ketua Menteri Sarawak. Ini luar biasa, dan yang paling lebih hangat lagi apabila didedahkan hari ini, wanita ketiga yang menjadi wanita sulit kepada tim Lesner adalah anak kepada Duta Malaysia di Amerika Serikat. Anda carilah sendiri siapa orang itu. Tapi yang luar biasanya, macam mana hebatnya tim Lesner ini.
Sila tinggalkan komen Anda. Mungkin Anda ada komen betapa handsome-nya, betapa jaguhnya Mat Saleh ini, sehingga dia ada hubungan kepada 3 wanita daripada warga negara Malaysia. Yang pertama, bekas CEO Astro. Yang kedua adalah anak saudara kepada bekas Ketua Menteri Sarawak. Dan yang ketiga adalah anak perempuan kepada Duta Malaysia di Amerika Serikat. Hebat kan? Kalau kau rasa hebat, sila tinggalkan komen Anda. Jangan lupa share. Malaysia kita punya. Bongkar jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Ulas jangan tak ulas. Ulas tanpa sempadan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.